Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat Bola episod 118. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Jufri Juki dan juga Izzy Nazri. Hari ini kita akan membincangkan tentang perihal pasukan negara bawah 23 tahun. Tengok Izzy pun baju baru. Terima kasih lah yang tolong sponsor. Membeli kan. Sponsor kita consider sponsor lah. Terima kasih, baju ni handsome. Baju dari mana tu? Baju ni daripada Alisan. Ini adalah official merchandise daripada FAM. Kira kalau nak beli kat Shopee tu guna hashtag easy. dapat diskaun sikit lah. Okay, Alisan pun boleh sponsor kita lah lepas ni. Boleh. Please tolong. Okay, perihal bawah 23 tahun ni, sebabnya mereka tengah menjalani perlawanan kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun. Sebab kita tak sempat lagi cerita pasal pemilihan pemain kan. So kita cerita dulu pasal masa mengumumkan senarai akhir 23 pemain yang dipilih oleh Ketua Jurulatih bawah 22 tahun Brad Maloney bagi menghadapi saingan kumpulan J kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun yang bakal menentang ataupun dah menentang Laos dan akan menentang Mongolia dan Thailand di Ula Banta Mongolia dari 25 sehingga 31 Oktober. Dalam senarai itu turut menampilkan 4 pemain kebangsaan iaitu Mukairi dari Selangor, Hakimi Terengganu, Kuan Tin Cheng Penang dan Luqman Hakim KV Kotrik. So 4 pemain ni daripada senior team lah. Seorang lagi pemain yang berada di senarai akhir 23 pemain itu adalah pemain berpengkalan di Jerman, Anil Vigneswaran SGV Freiburg yang akan terus menyertai pasukan terus di Ula Banta. Okey, ada 4 pemain dari JDT telah digugurkan kerana kecederaan iaitu Aisyah Hadi, Firdaus Ramli, Chow Rohan dan Alif Mutalib. Dan juga pemain penting Arif Aiman dari JDT dan Wan Kuzri daripada Akron di Amerika Syarikat tidak dilepaskan kelab masing-masing. JDT sebab Piala Malaysia lah, Akron mungkin dia ada saingan dia lah sebab tapi persoalannya sini bila kau tengok senarai tu lah Izzy, sekarang persoalan yang paling utama lah, yang bermain di fikiran orang hari tu lah, kenapa kau rasa patut tak Arif Aiman berada dalam skuad ni? Sebab ada penyokong yang tak puas hati kenapa JDT tak lepaskan Arif Aiman. Apa pandangan kau? Kalau beliau tidak disenaraikan di dalam panggilan skuad bawah 23 tu, sebenarnya ia hanya menimbulkan kegusaran di kalangan mulut peminat lah ataupun penyokong. Gusar disebabkan masing-masing tahu prestasi Arif Aiman di peringkat domestik, di peringkat antarabangsa kan, macam mana performance dia. Jadi itulah yang menimbulkan rasa kurang senang ataupun tak puas hati. Tapi pada aku hanya menganggap benda tu hanya gusar saja, kerisauan. Tapi berdasarkan game yang dah berjalan, iaitu first game kita Malaysia menentang Laos, aku tengok tak ada Arif Aiman pun okey. Sebab posisi itu berjaya diselesaikan lah, ataupun orang kata have done a good job daripada Mukhairi, daripada Azam kan. So nama-nama ni sebenarnya boleh main lah tempat Arif Aiman tu sebenarnya. Kalau tak ada dia pun okey. Dan yang paling penting sebenarnya yang kita as a fan perlu faham, mereka ini ada kontrak dengan majikan masing-masing. Jadi kita kena hormati kontrak tersebut sebenarnya kan. Aku tak tahulah Jufri ni pandangan lain ke apa. Macam aku rasa tak perlu nak risau pun. Sebab bagi akulah, dia pemain yang orang kata boleh dikategorikan sebagai pemain senior dah. Betul. Sebab dia dah main Harimau Malaya. Betul. Dan dia juga regular untuk pasukan JDT. Betul. So bagi aku elok sebenarnya dia punya. Dan ini hanyalah divert kepada orang yang bagi peluang lah kat orang. Ini hanyalah qualifying lah. Macam kita pun pernah bincang yang kita kata kita nak cari pool lagi besar. Jika kita layak masa tournament sebenar nanti di Uzbek tak salah aku, bulan 6 ke bulan 7 tahun ni juga. Tahun depan ni tapi aku tahu dekat Uzbek lah. Tahun depan bulan 6. Aku rasa itu akan dipanggil lah. Sebab itu adalah dia tournament. Untuk qualifying ni aku rasa tak ada masalah pun. Betul macam Izzy cakap juga, kita ada player-player yang setanding. Bila kau sebut pasal Arif Aiman, sama juga dengan Akia Rashid yang baru 22 tahun. Tapi buat apa kita nak panggil sekarang? Yang which is dia layak main. Tapi dia dah main sini. Dia tahun 99 dia masih layak main. Sebab masa kalau kau tanya aku, masa qualifying edisi yang dekat Sedun Shah Alam tu, dia baru Akia masa tu baru 19 atau 18. So untuk edisi ni dia memang layak. Macam Izzy cakap, penyokong memang ada hak nak marah nak marah JDT lah sebab tak lepas Arif Aiman. Sebab dia antara pemain muda yang terbaik macam kau cakap tadi. Tetapi mengikut undang-undang FIFA, dia memang menyebelahi kelab. Sebab kalau panggilan itu bukan panggilan skuad senior kebangsaan, tak wajib
untuk orang kata dilepaskan. Tak wajib untuk skuad muda pun Ya, sebenarnya. tu aku kata tadi, kita as a fan, bila kita melihat pemain tu tak dipanggil, kita kena tahu kenapa dia tak dipanggil. Benda pertama kita kena tengok dia sedang menghormati kontrak dia dengan majikan. Sebab dalam kontrak okey lah, faham lah, kau kena call up pergi national team. Katakanlah kelab tak nak lepaskan kau, mungkin 2 poin je dia boleh gunakan. Satu, player ni tidak cukup tahap kecerdasan dia. Yang kedua, dia risau, dia senang injured ke apa ke, benda-benda macam ni sebenarnya yang menjadi kerisauan majikan ataupun kelab tu. Yalah, tapi ada satu poin juga yang mengatakan JDT banyak pemain di posisi Arif Aiman tu yang dia orang kata alah lepas Ya, lah Arif betul, Aiman kan. betul. Okeylah, mungkin ada juga poin kat situ. Kalau JDT lepas ke Arif Aiman pun mungkin Sumari ada, Ya. ataupun pemain-pemain lain yang ada Ramadan. Ramadan ataupun Cabrera, Safawi semualah. Tapi itu terpulang kepada JDT lah Ya. kan? Cuma yang aku rasa dalam pemilihan kali ni, sayangnya pemain seperti Aisyah Hadi, Firdaus Ramli, Chow Rohan tidak tersenarai. Betul. Mereka dikatakan tercedera lah, kecederaan. So hopefully memang betul-betul cedera lah. Sebab mereka ni banyak pemain untuk JDT 2. Kalau ikut statistik ni, Firdaus Ramli ni sebanyak 20 penampilan bersama JDT 2. Dia pertahanan tak salah aku. Ya. Aisyah Hadi 16 penampilan untuk JDT 2. Chow Rohan 9 penampilan dan 1 gol bersama JDT 2. Dia orang ni regular juga untuk JDT 2. So aku rasa it's a, orang kata, kehilangan yang besar. Mungkin akan dipanggil bila yang Juk cakap tadi tu. Yalah, Kan? kalau tak cedera lah. Aku sebenarnya macam Ju cakap, kalau dia nak panggil Arif Aiman untuk yang tournament sebenar, aku kata kalau tak panggil pun aku tak ada masalah sebagai fan lah. Yalah. Aku faham kau sebenarnya dah pandang dia tu di squad senior. Aku dah anggap dia sebagai pemain Harimau Malaya yang regular ya. dah sebenarnya. Dia ibarat kau nak panggil Mbappe untuk under 23. Walaupun kan? dia sebenarnya dia qualify untuk main under 23 kan, tapi dia dah main untuk France, Betul. untuk PSG Ya, sebenarnya. ya. Ada tak pemain lain yang wajar dipanggil tapi tak tersenarai dalam skuad bawah 22 tahun Z? Aku pernah mention sebelum ni lah, ada few pemain Selangor yang aku dah mention tu. Yang itu je lah kot yang aku rasa. Siapa? Haikal. Alif Haikal. Alif Haikal. Ya, Alif betul. Haikal. Itu lah. Tapi tengok skor yang sedia ada ni pun Cukup lah. dah rasa memadai dah. Tapi untuk menjawab soalan kau, mungkin itu antara pemain yang aku rasa aku nak tengok dia main. Alif Haikal pemain Yes. tengah untuk Pemain Pasukan tengah. Selangor. Ya, betul. Kau Macam aku actually aku letak 2. So tapi lepas perbualan kita tadi aku Amin ni saja share dengan korang. Amin bagi tahu aku kongsi info yang pasal kau kata kena lahir tahun 1999 Ya, yang terakhir. 99, ya, betul. Jadi ikutkan maksudnya budak-budak tu paling tua dia orang kena 22 tahun, sebab masa tournament nanti dia orang akan berumur Jadi 23 tahun. betul. Walaupun Logik dia macam tu lah. Ya, so list aku kalau ikutkan menjawab soalan Amin ni, list aku nombor 1 dia adalah Hadi Fayad lah sebenarnya. Walaupun Hadi Fayad actually dia 22 tahun. Tapi aku kalau tengok ikutkan wiki dia tahun 2000. So dia tak qualify Yalah. sebenarnya. So kalau untuk Yang yang nampak dah tua lah Juk. Hadi tapi Fayad nampak dah tua. dia kalau ikutkan umur lah tu perbincangan kita off record tadi dia masih layak sebenarnya untuk bermain kan. Tapi dia memang ikut tahun kalau ikut AFC. Yes. Jadi untuk pilihan aku actually patut yang diberi peluang yang aku tengok based on statistik adalah Daniel Asri daripada Daniel Asri, yes, daripada betul. Selangor. Kenapa? Sebab untuk aku dia untuk Liga Super tahun ni penampilan dia lebih 1 game daripada Mukari Akmal actually. Untuk Dia menjaringkan gol ke musim dia ni? menjaringkan 3 gol dan 3 21 gol, yes. perlawanan. Baik. Which is di mana Mukari Akmal adalah 20 perlawanan. Dia 21. Betul, dia 21. Dia actually dia punya minute of Lebih play lah. lebih. Jadi kalau ikutkan bila aku tengok dengan minit lebih dia dengan perendahan yang dibagi oleh Kak Senaizal, aku rasa dia patut dipanggil ataupun diberi peluang Daniel Asri. Yes. Okay. Nama yang aku ada Syarul Nazim. Okay. Tapi aku rasa Syarul Nazim pun mungkin bakal kecederaan dan juga mungkin dia bakal dipanggil untuk pasukan senior. Okay. So mungkin dia dah tak main lah pasukan bawah 23. Lagi satu Ramadan. Okay. Ya, Okay, Ramadan dalam proses pulih daripada kecederaan. Masih belum 100%. Lagi satu nama, Kobe Jai. Kobe ya. Jade. Kobe J Chong. Pemain kacukan Jamaika Malaysia yang bermain untuk pasukan bawah 23 tahun Peterborough di Liga Inggeris. Baru menandatangan kontrak bersama pasukan Peterborough. Dan dia regular untuk bawah 23 tahun. Dan baru berusia 20 tahun. Posisi mana Min? Dia main Min? Dia main midfield. Okey. Main tengah. Pernah dipanggil untuk menyertai pasukan negara bawah 19 tahun sebelum ni, tapi sebab COVID. Sebab pandemik dia tak dapat nak join lah sebab quarantine semula. Namun panggilan kali ni ada sedikit kontroversi. Dengan pemain tengah. Siapa tu? Pemain pertahanan Anil Vigneswaran yang berpangkalan di luar negara iaitu di Jerman, dipanggil untuk menyertai skuad Brad Maloney. Ada reaksi yang tidak berapa senang beberapa pihak. Kenapa? Kalau kau tanya aku, berdasarkan penceritaan tu, rasa tak puas hati tu timbul disebabkan dia ni datang daripada mana ni?
sekolah sukan mana ni, ibarat dia begitulah kan. Tahu-tahu terus Kira basically ramai batch-batch yang daripada AMD yes, ke, betul. Kita boleh kira lah, boleh kenal lah. Kau pada ni sekolah sukan ke. Ya, betul. Tapi dia tak ada mana. Anil ni tak tahu daripada mana kan. Tapi aku difahamkan berdasarkan beberapa blog sukan menceritakan dia ni sebenarnya telah dipantau. Itu yang pertama. Disebabkan ada satu tournament iaitu tournament AFC Cup bawah 19. Sepatutnya dia masuk kem latihan lah untuk tournament tu. Tapi disebabkan pandemik, benda tu dibatalkan. So sebab itu kita tak berapa nak recognize dia. Di surround time, barulah dia datang kembali untuk bersama dengan skuad kebangsaan. Tapi maksud aku dipantau tu sebab penolong jurulatih Brad Maloney, Han Humeng. Betul. Han Humeng pernah melatih Anil ni sebelum dia terbang ke Jerman. Istilah pantau tu maksudnya bukanlah pantau daripada YouTube ke apa orang atau WhatsApp. Maksudnya memang dah pernah train budak ni lah. Aku tahu prestasi budak ni macam mana. Aku tahu dia ni macam mana, main posisi mana, aku kenal dia sebelum dia terbang ke Jerman. So itulah cerita sebenarnya mana datang Anil ni lah. Tapi ada orang persoalkan sebab dia dapat macam keistimewaan sebab dia tak join langsung camp latihan, yang bermakna macam Luqman semua pun terbang untuk join camp latihan. Dia tak perlu pun join camp latihan. Dia tak pernah bermain dengan pasukan ni, tiba-tiba dia terpilih terus. Itu orang kata ada keistimewaan sikit lah dekat situ. Orang dia pakai wildcard lah Jub. You tak rasa dia pakai wildcard ke? Mungkin untuk menjawab soalan kau ni, aku pun tak tahu hujung pakar ceritanya di mana keistimewaan ni kita nampak di atas kertas macam tu lah. Tapi mungkin kebarangkalian travel dia daripada daripada Europe dan terus kepada dia punya kesuntukan masa tu untuk pergi ke training base camp kita dekat Malaysia ni. Mungkin dia ada isu-isu benda-benda macam tu menjadikan dia tak sempat lah. Sebab tak salah aku yang aku faham lah, sebab Luqman memang dia dah fly sini untuk senior team kan. Dia pergi Doha dulu. Mana hari tu dekat Jordan dan tu dia balik Europe ke? Dia balik Malaysia di kuarantin 10 hari. Dia kuarantin dan baru dia join berapa hari dan dia baru dia join kan. Maybe bagi aku lah, maybe sebab tu the reason dia boleh join Malaysia team tu lah ni. Orang kata kan, aku bukan backup Anil ni. Tapi aku nampak logik macam backup lah. Tapi nampak logik je begitulah. Kau rasa dia punya route dia tu berbeza lah untuk tapi Anil dengan Luqman. Aku tak betul. Aku nampak sebab dua daripada Europe basically. Betul. Ya, Anil di Jerman kan. Luqman lebih awal sebab dia pergi ke Dubai. Dubai kita itu Jordan. Lepas Game tu kat Jordan. Game tu di Jordan, lawan Jordan dan Uzbek. Dan daripada itu Luqman balik ke Malaysia dan lepas tu kuarantin dan join. Mungkin Anil tu daripada Europe. Dia nak balik Malaysia, mungkin ada Nopa juga dia nak pergi Jordan pasal member semua dah balik kan. Yelah, yang Jordan tu adalah senior team. So, aku rasa Anil tu teruslah terbang ke sana. Aku rasa tak adalah isu yang dia dapat, kenapa dia tak boleh training terus pergi jumpa kat Mongolia. Mungkin sebab mengikut penceritaan ni lagi dia main di Eropah. Sebab ada kontroversi sikit, katanya hari tu orang ingat dia main untuk pasukan Freiburg di Division 2. Tapi sebenarnya dia bermain untuk pasukan bawah 19 tahun Freiburg, tapi Freiburg ni adalah pasukan amatur di Division 5, liga kawasan. Dia bukanlah macam liga. Kalau di Malaysia ni kita nak compare yang mana perbandingan tu Min? Amatur M4. Dia budak liga M4 lah. M3 tak boleh M3 tak sampai Tak sampai. M3 tak sampai M3 boleh sampai juga, boleh kata semi pro, ada semi pro, ada amateur lah. So ini yang kontroversinya. So mula-mula orang ingat dia dekat Bundesliga 2 Freiburg yang tu, tapi Freiburg yang lain sebenarnya pasukan amatur. Orang bersoal lah, tak semestinya main luar negara kau patutnya terpilih terus. Macam tu. Macam Luqman, kes dia berbeza sebab dia main di KV Kortrijk dan dia juga berasal daripada AMD. Tak tahulah, ini orang kata tanggapan lah kan. Kita pun tak tahu kelab bawahan tu taraf dia, contoh kelab Division 5 tu, apa taraf dia dengan kelab kita kat sini. Mungkin dia taraf dengan Liga Premier ataupun mungkin M3 atau M4, kita pun tak tahu apa taraf dia sama atau tidak. Tapi dia ibaratnya macam ni lah. Bila aku dengan kau bekerja, ada Mak Saleh nak masuk, tak semestinya Mak Saleh tu pandai. Betul tak? Kita kena, bagi akulah, kalau dia bagus, dia betul-betul bagus. Tapi kalau dia, sebab cerita dia ada lagi satu pula, ada daripada ni aku dapat daripada Twitter, mengatakan Anil ni belum memperoleh sebarang minit permainan dengan skuad bawah 19 tahun ni, dengan Freiburg ni. Tak pernah main? Tak pernah main katanya. Okay. So itu ya, orang tanya apa kelebihan Anil ni diserap terus without camp training, macam tu lah. Yelah, kalau ikutkan banyak
argument lah. Banyak ruang untuk kau argue kenapa dia main itu. Tapi bagi aku, kita bagilah peluang dulu untuk dia main. Itu yang pertama. Yang kedua, yelah, kita semua tak kenal dia ni siapa. Kau pun tak tahu dia sepak bola macam mana. Kau tak tahu dia pass bola macam mana. Even aku dengar dia boleh bermain posisi penyerang selain daripada pertahanan. So sebenarnya it's good for our pool player sebenarnya. Kalau kita nak bagi ruang kepada orang, even lah walaupun dia dalam division 5 kau sebut tadi tu kan. Tapi itulah bila kau cakap dia tak dapat minit permainan tu, aku pun baru tahu hal ni. Tak, sebab cumanya Izzy, bila bab ini masalah aku rasa scouting problem yang kita ada. Bila kita nak pilih pemain, ini lagilah untuk negara. Kau sebenarnya kau dah tahu dah pemain tu. Kecuali memang Brad Melanie memang dah tahu Mamat ni memang power. Mungkin sebab tu mungkin tu tadi kata mungkin sebab tu dia pilih penolong jurulatih Han Humeng tu mungkin dia dah pantau tu. Pantau tu daripada tahun bila kan? Mungkinlah. Sebab dia kata Anil ni pun kalau kat Malaysia dia daripada soccer kid. Daripada bukan soccer kid, Little League. Little League. Ya, Lembah Kelang. Okay, tahu. So, tapi again aku nak menunjukkan yang sebenarnya scouting sistem kita untuk memilih pemain-pemain adalah sangat-sangat lemah. Especially bila dekat luar negara. Lokman tu memang tak payah cakap lah, dia memang dah ada reputasi daripada sini kan. Itulah macam Kobe Jai. Macam mana kau nak nilai dia? Adakah kau pergi ke England untuk tengok dia main? Adakah betul dia bagus? Anil ni, adakah kau betul berada di Jerman untuk tengok dia bagus atau tidak? Betul. Itu benda-benda yang bagi aku soalan lah. Seterusnya, siapa pemain tumpuan dalam skuad bawah 22 tahun kali ni kau rasa? Jujur aku cakap, aku tak berapa nak kenal sangat player tu. Aku baru nak kenal pemain tu masa dia kena call up yang pertama. Kemudian aku tengok first game Malaysia lawan Laos. Tapi siapa yang ada reputasi dalam nama-nama ni semua? Aku ada few nama. Mukhairi Ajmal, captain. Kemudian Azam. Kemudian Asfar yang menjadikan gol. Dan center back Hari Haikal. Yang itu antara nama-nama yang aku rasa agak ke depan daripada yang lain. Okay, Juf, sebelum aku pula bagi nama. Of course lah, daripada soalan kau tak lain tak bukan aku percaya walaupun kita bagi nama lain. Dan betul Mukhairi Ajmal adalah kapten pasukan antara kandidat. Of course aku raya seluruh rakyat Malaysia looking forward meletakkan harapan tu kepada Luqman Hakim Syamsuddin. Of course kita tahu reputasi dia sebagai wonder kid Malaysia, termasuk dalam top 20 ke dulu, top 40 dalam FFF 442 pemain tumpuan lah tu. Pemain tumpuan. Tak payah cakap pun orang tahulah. Betul. Jadi inilah menjawab soalan kau, Luqman Hakim Syamsuddin lah adalah pemain tumpuan kerana reputasi kelab yang dia bermain sekarang dengan apa rekod-rekod yang dia ada sebelum dia fly. Jadi tak lain tak bukan dia lah. Pastilah, sebab sekarang pun kita dah dengar sosial-sosial dekat Twitter dan sebagainya ni, media sosial yang dia tak skor dan sebagainya. Of course kau nampak kekecewaan orang, harapan tinggi tu, expectation tinggi tu. Betul. Dia. Okay. Hari Haikal tadi Izzy ada sebut pemain untuk Selangor 2 dan ada beberapa penampilan lah untuk pasukan Selangor. Mukhairi Ajmal kapten pasukan dan juga kapten pasukan bawah 19 tahun bersama Brad Melanie juga. Macam tadi 20 penampilan untuk Selangor. Betul. Tak salah aku 895 minit permainan untuk Selangor. Kat sini aku ada nama Hakimi Abdullah dan juga Nick Akif, pemain utama Terengganu. Nick Akif adalah pemain yang sudah biasa, dah agak senior bersama pasukan bawah 22 tahun. Azhad Haras, pemain dari skuad projek MSN, antara penjaring tempatan terbanyak Liga Premier dengan 8 gol. Beliau juga adalah hasil dari Akademi Moqtadari batch kedua. Tak salah aku. Lagi satu, Quentin Chang. Betul. Okey, ini pun orang kata bermain baik dengan pasukan Penang musim ni, mencatat 5 assist untuk pasukan Penang, antara pemain back kanan terbaik di Malaysia ketika ini. Konsisten. Seorang pemain yang mempunyai kebolehan untuk menyerang walaupun posisi beliau adalah pertahanan, dan hari tu baru-baru ni lawan Laos pun dia assist. Yes. Malaysia menang ke atas Laos 1-0. Yakin Malaysia boleh layak ke peringkat seterusnya, sebab nak layak ni kena juara je. Betul. Kecuali 4 runner up adalah 4 yang pasukan terbaik. Baik, betul. Maknanya nombor 2 kena dari yang terbaik. Dia ada grup 4. Ada aku tak ingat berapa grup. Kita grup J. Okey, betul. Malaysia grup J. Betul. Okey, macam mana peluang untuk layak? Aku rasa sinar tu ada, peluang tu ada. Kalau nak bagi persen, mungkin aku boleh letak situ dalam 85% ke atas, 85% ke atas kita boleh layak ke sebagai juara. Sebagai juara juga tak mustahil, sebab kena faham Thailand seri first game. So kat situ dah ada ruang untuk kita jadi juara. Kemudian kita menang pula dengan Laos. So kita tinggal lagi baki 2 game, yang which is kita akan lawan Mongolia hari Khamis ni. Kemudian 31 hujung bulan Oktober kita akan berjumpa dengan Thailand. So aku rasa tak ada masalah untuk pasukan, as long as satu je lah, game Laos
malam tu memang sangat agresif kalau kau tanya aku. Kan aku risau sangat. Tapi Laos dia sebab memang bertahan. Aku risau sangat akan kecederaan-kecederaan untuk budak-budak ni sebenarnya. Itu pun sebab padan sintetik juga. Ya betul. Kan? So menentang Laos, kita banyak memegang bola tapi gagal mencipta banyak peluang. Betul. Mungkin ruang agak sempit lah di bahagian pertahanan Pakim Laos sebab Laos memang 10 orang Pakim bas. bertahan kan. So mungkin lawan Mongolia dengan Thailand ni berbeza sebab mungkin Mongolia dengan Thailand akan cuba menyerang. At least Thailand lah yang akan cuba menyerang kan. So macam mana peluang kita kau rasa Ju? Peluang kita, aku setuju dengan kau. Apa yang kau cakap tadi, kita kena menang. Sebab aku saja nak ingatkan semua yang apa terjadi kita tahun 2019 adalah dalam kelayakan kita tak kalah. Betul. Tapi kita tak layak. Disebab apa? Kita berkongsi mata dengan China masa tu, 7 mata, hasil dah 2 kemenangan. Dengan Laos pun actually kita menang 1-0. Aku pun bila tengok, secara jujurnya bila tengok lawan Laos hari tu aku macam kita tak boleh makan Laos tapi bila aku tengok balik stat kan, actually masa lawan Laos zaman Safai Rashid tu pun kita tak boleh makan pun. Kita skor masa tu minit ke 80. Mungkin kita dah kena sedar yang Laos ni bukan pasukan laut. Betul. Bukan pasukan laut. Betul. Lah. Jadi Laut dengan Laos tu dekat mungkin kita boleh tukar lah laut tu dengan Laos. kita kena menang semua game. Apa yang kita boleh boleh belajar jadi naib juara Betul. Tak boleh jadi naib juara pasal apa? Sebab dulu pun kita ingat kita tak boleh, kita target untuk naib juara. Apa yang terjadi, kita tak kalah. Tapi bila naib juara kau kena ada perbezaan gol yang banyak. Betul. Which is tim-tim Pak Arab ni dah bedal tim-tim yang kecil-kecil ni. 3-0, 4-0, 4-1. So dia mau jadikan sukar lah untuk kita masuk 4. Nombor 2 tu. Jadi pilihan kita hanyalah Tapi kali ni kita tak ada China lah Ju. tak ada. Pilihan kita hanyalah menang lawan Mongolia dan menang juga lawan Thailand. Menang, kasih menang lah lawan semua. Walaupun sebab tu kalau kita menang ni, kita tak perlu cerita pasal scoreline lah. Kita menang tipis 1-0, 1-0. Sangat menang. Ya, Menang kita dan collect kita 3 mata penuh. Ya. Collect 3 mata penuh. Itu yang aku nampak kita patut belajar daripada kesilapan kita daripada edisi 2019 lah. Takut pisang berbuang 2 kali lah. Betul kan? Betul. Berbuah 3 kali. Boleh jadi? Sebab dah banyak kali dah tak qualify pun. Okey, aku rasa itu saja perbincangan kita orang pada minggu ni. Ya. Harapan yang besar untuk skuad muda ni ialah kalau kita tengok balik pemilihan, banyak juga yang ada yang tak ada daripada JDT apa semua, tapi walaupun ada kontroversi dengan Anil tu semua, kita tetap akan menyokong. Bagilah peluang dekat Anil tu. Aku pun tak tahu Anil tu bagus ke tidak. Besok kalau tak bagus, aku hentam dia lah. Jangan risaulah. Simple. So kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih.